Okey, hai guys. Dalam video ni saya nak mengajar awak, saya nak tolong awak macam mana cara nak selesaikan masalah-masalah berkenaan dengan simple interest. Okey, bila mana dapat soalan berkaitan dengan simple interest, saya akan tunjuk dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah kita memahami soalan. Kaedah yang kedua kita memahami formula yang diberikan. Okey, difahamkan formula-formula akan diberikan dalam exam. Okey, tapi saya tak menggalakkan untuk awak menghafal formula ataupun nak menghafal contoh macam interest ini I sama dengan P darab R darab T. Okey, nanti jenuh awak nak hafal P ni apa, R ni apa, T ni apa kan. Kalau awak kuat menghafal, senanglah untuk awak untuk nak apply formula ni. Tapi bagi mereka yang penghafalan dia lemah, so better kita guna cara faham jalan cerita dia. Okey, baik, kita pergi ke example yang pertama. Dia kata Encik Zainal dia masukkan duit 4,000. Okey, so dekat dalam bank, dan bank memberi interest interest rate sebanyak 2% setahun. Okey, so sekarang ni dia kata berapa interest yang Encik Zainal dapat selepas setahun. Okey, so kita faham yang interest adalah peratus ni dia punya peratus interest. So 2% daripada hasil simpanan ataupun jumlah simpanan yang Encik Zainal masukkan itulah kita dapat interest punya nilai. So kita fahamlah, kita bagi tahu yang 400 kali 0.02 ataupun 400 kali dengan 2/100. Okey, dekat sini boleh tulis 2/100 ataupun 0.02. Baik, dekat sini kita faham yang 2% daripada 4,000 kita nilainya adalah nilai interest. Okey, so lepas tu dia kata dalam setahun. So kita faham yang ni adalah RM80 setahun. So kita bagi tahu lah nak berapa tahun. So nak setahun saja. So kita darablah dengan 1. Walaupun kita tahu yang RM80 ini adalah memang dalam setahun punya interest value. Okay, so kita just bagi tahu 80 kena kali dengan setahun. So dapatlah RM80 balik. So nilai interest kita adalah RM80. Okay, so daripada kefahaman jalan cerita ini, senanglah kita untuk nak menggunakan kaedah nombor 2, iaitu menggunakan formula yang dah diberikan. Bila kita dah faham jalan cerita, so kita dah boleh menggunakan formula. Okey, formula ini sebenarnya formula-formula yang dalam buku, okey, dalam topik-topik sebenarnya memudahkan urusan kita. So kita fahamlah yang P ini mestilah jumlah simpanan ataupun duit simpanan yang mula-mula sekali kita masukkan. So R ini kita faham dah kena darab dengan dia punya kadar interest dia, dan T adalah kena darab dengan berapa tahun. Okey, so kita akan menggunakan formula, kita akan dapat jawapan yang sama juga. Baik, kita pergi ke example kedua. Example kedua, dia bagi tahu Encik Badrul simpan RM5,000 dengan interest rate 3% setahun, dan Encik Badrul nak simpan selama 2 tahun. So berapa total interest? Okey, bukan total saving total interest Encik Badrul dapat selepas 2 tahun. So kita bagi tahulah 3% daripada duit simpanan itu adalah nilai interest yang akan dapat dalam setahun. So which is 150. Dan berapa tahun Encik Badrul simpan? Selama 2 tahun. So 150 adalah setahun. So kalau 2 tahun, 150 darab 2 kita akan dapat 300. So interest yang ada Encik Badrul dapat adalah 300. Bagi mereka yang gunakan kaedah formula, so senanglah masukkan prinsipal. Prinsipal itu adalah duit pendahuluan ataupun simpanan pendahuluan, darab dengan kadar interest dan darab dengan bilangan tahun. So kita akan dapat jawapan yang sama juga. Baik, dekat sini example 1 dan example 2 mudahlah sebab dia punya tempoh simpanan itu nombor integer ataupun dalam tahun, macam setahun, 2 tahun. Macam mana pula dengan contoh kalau tempoh simpanan itu dalam bulan? Jom kita tengok example yang ketiga. Baik, example yang ketiga, kita gunakan kaedah pertama, cara nak fahamkan jalan cerita. Miss Wong menyimpan RM10,000. Okey, so ni adalah pendahuluan lah. Kemudian dengan interest yang dia akan dapat adalah 4% setahun. Okey, so dia suruh calculate the amount of interest yang Miss Wong dapat selepas 6 bulan. Nampak yang ni berkenaan dengan bulan pula. Okey, so kaedah pertama kita guna cara faham jalan cerita. So kita bagi tahulah yang
4 daripada 100 ataupun 4% daripada duit simpanan adalah duit interest yang akan diperolehi oleh Miss Wong dalam setahun. Okey. So 400 ini adalah duit interest dalam setahun. Kemudian kita fahamkan menggunakan konsep ratio ataupun kadar. Okey, ratio and proportion. So kita bagi tahulah 12 kepada 6. Okey, 12 kepada 6 ataupun 12 to 6 equals to 400 kepada nilai yang kita nak cari, X. So bermaksud dekat sini untuk 12 bulan nilai interest dia adalah 400. So kalau dalam 6 bulan berapa nilai interest dia? Okey, sebab itu kita pakai kaedah ratio. Okey, konsep ratio. Kita nak tengok dia punya proportion dia. So kita bagi tahu lah 12 kepada 6 sama juga dengan 400 kepada X. So ratio boleh ditulis dalam bentuk fraction. So kita bagi tahu lah 12 per 6 sama dengan 400 per X. Kemudian kita rearrange supaya X sebagai subjek. So kita akan dapat 400 kali dengan 6 per 12. Maka kita akan dapat duit interest yang selepas 6 bulan adalah 200. Okey, so ini kaedah menggunakan kefahaman jalan cerita. Kaedah kedua, kita menggunakan formula yang diberikan. So kita bagi tahulah P ini adalah simpanan pendahuluan, kemudian R ini adalah kadar interest dan T adalah tahun. Baik, tahun ataupun masa dia dalam tahun, unit dia dalam tahun. So kita tengok pada pertukaran bulan kepada tahun. So kalau bulan kepada tahun, kita akan bahagi 12. Kalau tahun kepada bulan, kita akan darab 12. Sebab kita tahu yang 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okay, so nombor kecil kepada nombor besar kita akan darab, nombor besar kepada nombor kecil kita akan bahagi. So kita bagi tahulah untuk tempoh simpanan dia adalah 6 bulan, maka daripada bulan kepada tahun. Okey, so 6 bulan kepada tahun. So kita bagi tahu 6 dibahagikan sebab bulan kepada tahun kita kena bahagi 12. So 6 bahagi dengan 12. So sama nampak? 6 bagi 12, ini pun 6 bagi 12, benda yang sama juga. So kita akan dapat jawapan dia 200. Okey, ini berkenaan dengan mencari amount of interest. Baik, sekarang ni kita pergi kepada contoh untuk kita nak dapat the total saving. Okey, maknanya nilai-nilai interest yang kita dapat itu perlu dimasukkan dalam duit pendahuluan simpanan kita. Jom kita pergi ke contoh dia. Okey, so kita tengok pada contoh yang keempat. Dia bagi tahu Encik Nazrin memasukkan duit pendahuluan simpanan dia sebanyak 8,000 dengan interest rate iaitu 3% setahun. Okey, dia suruh calculate the total savings. Okey, so total savings bukan total interest dah dalam contoh ini. Okey, total savings. Maksudnya duit pendahuluan bahkan dengan duit interest. So let's say kita ambil contoh 2 tahun. Okey, kita dah faham jalan cerita. Bila kita dah buat latihan banyak kali, so bolehlah kita menggunakan straightforward formula yang diberikan. So kita bagi tahu yang I sama dengan P darab R darab T. So kita masukkan P kita adalah duit pendahuluan iaitu 8,000 darab dengan interest rate 3% ataupun 0.03 dan bilangnya atau darab dengan tempoh menyimpan. So selama 2 tahun. So kita akan dapat 480. So 480 ni adalah duit interest yang Encik Nazrin dapat selama 2 tahun. Kemudian total saving dia yang 8,000 ni tak disentuh. Okey, sebab dia tak buat keluar pun. So duit yang bank bagi ini, interest ini ditambahkan dengan duit simpanan dia. So 8,000 ditambah 480. So total saving dia dapat 8,480. Ini kaedah menggunakan formula. Menggunakan kefahaman jalan cerita. Okey. So daripada sini saya nak tunjuk yang daripada jalan cerita ini kita boleh keluarkan formula untuk total saving. Okey, formula untuk total saving dalam case simple interest sahaja. So kita bagi tahu yang 8,000 tambah 480 kan. So yang 480 ini sama dengan 480 ini. Dan 480 ini terhasil daripada hasil darab 8,000 darab 0.03 darab 2. So kita faham yang 480 ni terhasil daripada sini kan. So kita bagi tahulah yang 8,000 ini okey, tambah dengan 480 saya tukar balik kepada 8,000 darab 0.03 darab 2. Kemudian saya assume menggunakan huruf. So ni 8,000 A, 8,000 ni pun
benda yang sama. Okey, so huruf A juga 0.03, B 2 adalah C. Kemudian saya tengok dia akan jadi A tambah dengan ABC. Okey, A tambah dengan ABC. So daripada sini kita boleh apply konsep factorization. Sebabkan term dekat sini ada A, dengan term ABC ini pun ada A juga. So bermakna saya keluarkan A didarabkan dengan baki yang tinggal dalam ni adalah 1 tambah BC. Sebab kalau A darab 1 dapat balik A ni. So A darab BC dapat balik ABC ni. So A darab dengan 1 tambah BC. Kemudian saya convert balik kepada nilai dia. So saya beritahu yang A ini adalah 8000, 1 ni maintain lah 1, B adalah 0.03 dan C adalah 2. So dari ni saya boleh keluarkan formula untuk total saving. Okay, iaitu 8000 ni apa? 8000 ni adalah principal, 1 ini maintain, tambah dengan 0.03 ni adalah rate, dan 2 ini adalah tahun. So inilah formula yang kita dapat. Total saving untuk simple interest adalah P darab dengan 1 tambah R darab T. So macam biasa saya bagi tahu, formula adalah memudahkan pengurusan kita, memudahkan urusan kerja kita lah. So kalau awak nak straightforward pakai formula yang ni, boleh. So teruslah masukkan 8000, lepas tu darab dengan 1 tambah 0.03 darab 2, terus awak dapat 8480. Okay, so daripada sini awak dah boleh faham yang ada formula total saving untuk simple interest yang kita hasilkan daripada penceritaan yang kita buat tadi. Okay, so ini berkenaan dengan simple interest. Jom kita pergi kepada compound interest. Baik, berkenaan dengan compound interest, kita kena faham yang compound interest adalah faedah di dalam faedah ataupun faedah bertindan faedah. Okey, nampak dalam bentuk ayat payah nak faham kan? Jom saya bagi dalam bentuk mathematics. So berbalik pada total saving simple interest tadi adalah P darab dengan 1 tambah RT, betul? Baik, kita ambil situation Encik Nazrin tadi, di mana dia punya prinsipal dia ataupun simpanan pendahuluan dia adalah 8000. Interest rate dia adalah 0.03. Okey, N sama dengan 1 ni apa, T sama dengan 2 ni apa. Okey, T sama dengan 2 ni adalah kita nak tahu total saving dia selama 2 tahun. Okey, tadi saya dah beritahu compound interest adalah interest di atas interest ataupun faedah di atas faedah, faedah bertindan faedah, betul? Baik, so macam mana nak faham dia? First kali kita kena dapatkan total saving pada tahun pertama. So kita boleh pakai simple interest punya total saving. So kita bagi tahu lah 8000 darab dengan 1 tambah 0.03 darab dengan 1, sebab tahun pertama. Maksudnya kita nak setahun je. So dalam setahun kita dapat total saving dia iaitu 8240. Ini dah disertakan sekali dengan interest. Okey, kita tak akan untuk pada tahun kedua kita akan guna prinsipal yang baru daripada tahun pertama tadi, iaitu 8240 jadikan sebagai prinsipal untuk tahun kedua. Ini yang dimasukkan faedah di atas faedah, sebab kita dah masukkan saving yang baru yang dah dimasukkan faedah. Kemudian kita nak cari total saving yang pada tahun kedua yang faedah yang lain pula. Okey, so 8240 ini kita nak cari total saving pada tahun kedua, tapi still dalam setahun juga. Sebab itu 1 tambah dengan 0.03 darab 1. Okey, bukan darab 2 tau. Sebab kalau darab 2 kita nak buat selama 2 tahun. Tapi tak boleh buat yang tu. Okey, sebab kalau kita nak buat 2 tahun daripada awal tak boleh, sebab prinsipal kita kena berubah. Okey, sebab itu kita just fahamkan dalam setiap tahun itu. Okey, tahun pertama okey ini 8240. So tahun kedua pakailah yang tahun pertama total saving, kemudian darab dengan 1 tambah 0.03 sebab rate dia tadi. Okey, untuk mendapatkan total saving pada tahun kedua iaitu 8487.20 sen. So sama dengan jawapan ni. Okey, 8487 ringgit 20 sen. So ini adalah total saving pada tahun kedua. Okey, sebab dia soalan pun dia minta pada tahun selama 2 tahun berapa total saving dia bila menggunakan compound interest. Okey, baik. So daripada sini kita tahu yang 8240 ini sama dengan 8240 ini kan. So 8240 ini terhasil daripada calculation yang ni.
Okey, 8,000 darab dengan 1 tambah 0.03 darab 1. So saya bagi tahu yang 8,240 ini saya tukar kepada 8,000 darab dengan 1 tambah 0.03. Atau yang 1 tambah 0.03 yang ni saya salin balik. Kemudian kita akan dapat jawapan dia, betul, 8,487 20 sen. Okey, ini 1 tambah 0.03, ini pun 1 tambah 0.03. Base yang sama, so bukan base yang sama, elemen yang sama, term yang sama. So kalau let's say kita assume ini adalah A, yang ini adalah A, so A darab A kita pakai konsep indexes. So kita akan dapat A berkuasa 2. So kita dapatlah 8,000 darab dengan 1 tambah 0.03 berkuasa 2. Dapatlah jawapan. Okay, so jawapan ini adalah total savings compound interest. So kita bagi tahulah yang 8,000 ini adalah principal, 1 ni constant, 0.03 ini adalah rate, berkuasa 2 ni apa? 2 ini adalah tempoh simpanan dia. So T lah. Okay, tempoh simpanan. So P darab dengan 1 tambah R berkuasa T. Okay, yang 1 tambah R ini dikuasakan dengan T. Okay, ini hanya untuk total saving compound interest, untuk di mana compound dia hanya sekali sahaja setahun. Apa yang kita faham dengan sekali sahaja setahun? Okay, maksudnya dia hanya dia punya faedah kepada faedah itu sekali dalam setahun. Okey, nak bagi lagi faham, kita ambil contoh yang lagi satu supaya kita nampak macam mana pula dengan 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 kali setahun. Adakah kita boleh pakai formula yang sama? Jom kita tengok. Okey, macam mana kita nak faham yang formula ini, yang MV sama dengan P darab dengan 1 tambah R per N dalam kurungan berkuasa N darab T. Okey, lepas tu nak kena hafal semua ni yang leceh kan. So why not kita faham jalan cerita dia. Okey, so saya ambil contoh ke-6. Okey, contoh ke-6 dia bagi tahu Mrs. Liu Fong menyimpan 15,000 dengan kadar interest 4% setahun dan dicompoundedkan setiap 6 bulan. Maksudnya kita nak tahu, senang cerita macam ni, compounded itu adalah pada tempoh itu kita nak tahu total saving ketika itu berapa. Okey, so maknanya kalau compounded every 6 months, tadi kita dah belajar tadi nak cari simple interest kalau melibatkan bulan tadi kan. So daripada bulan ke tahun kita perlu bahagi dengan 12, betul? So 6 bahagi 12 kita akan dapat 1/2. Okay, so dekat sini kita nak faham yang untuk setiap 6 bulan itu berapa total saving yang Mrs. Liu Fong dapat. Kemudian 6 bulan seterusnya apa pula dia punya total saving dia. So maknanya pada 6 bulan yang pertama itu kita nak tahu dia punya faedah dia, dan faedah tu dah ditambahkan dalam total dalam duit simpanan dia. Kemudian untuk 6 bulan yang kedua kita akan menggunakan duit simpanan yang dah ditambahkan dengan faedah pada 6 bulan pertama itu untuk mendapatkan total saving untuk 6 bulan yang kedua. Okey, so daripada kisah itu kita masukkan dalam ayat matematik. So kita akan bagi tahulah 15,000 darab dengan 1 tambah 0.04 didarabkan dengan 1/2, sebab sekarang ni kita ada kita bagi tahu yang 6 bulan sekali. So maknanya 6 bahagi 12 dapatlah 1/2 tadi. Sebelum ni kita pakai 1 je sebab dia just bagi tahu setahun sekali setahun yang dikompaundkan. Tapi dalam isu ini dia bagi tahu 6 bulan sekali. So maknanya 2 kali setahun. Okey, sebab 6 dia adalah gandaan yang ada 12 dalam dia. So berapa kali yang dia perlu sampai ke 12? So 6 tambah 6, so 2 kali lah. So maknanya kita ada 2 kali dikompaundkan dalam setahun. Okay, so ini untuk 6 bulan yang pertama. 6 bulan yang pertama kita dapat total saving kita adalah 15,300. So 15,300 itu kita akan jadikan sebagai prinsipal yang baru untuk mendapatkan total saving pada 6 bulan yang kedua. So kita akan dapat 15,606. So maknanya ini baru setahun. So kita nak berapa tahun? So dia kata apakah total saving Miss Liu Fong selama 3 tahun. So kita kena kira lah. So kalau 2 kali dalam setahun, so 3 tahun berapa kali? So 6 kali. So bila kita buat, so kita akan dapat jawapan dia 16,892.44 sen. So samalah dengan jawapan pada contoh ini. Okay, so daripada
jalan kerja ini, daripada jalan cerita ini, kita akan bagi tahulah duit prinsipal yang awal-awal tadi 15,000 didarabkan dengan 1 tambah dengan 0.04 darab dengan darab dengan 1/2 ataupun 0.04 ni dibahagi 2. Okey, kemudian dikuasakan berapa kali? 1 2 3 4 5 6. So 6 kali. So 6 ini kita faham yang 2 kali setahun. So selama 3 tahun. So kita akan bagi tahu 2 kali darab dengan 3 tahun. Okey, sebab ni kita nak bagi tahu yang dia compound, dia punya faedah dia 2 kali dalam setahun. Tapi berlaku selama 3 tahun. Maka kita akan dapat jawapan dia. So kita convert dalam bentuk huruf ataupun simbol. Kita akan bagi tahulah 15,000 ini adalah prinsipal kita. Kemudian darabnya 1 tambah 0.04 ini adalah R kita. Dan per 2 ini adalah N ini adalah berapa kali yang dikompang dalam setahun. Okay, so kalau dia kata 6 bulan sekali, maknanya 6 bulan, 6 nak ke 12, kena berlaku 2 kali. 6 tambah 6. Okay, so kalau dia kata 4 bulan sekali, so 4 nak ke 12, berapa kali? 3 kali. 4 tambah 4 tambah 4, 12. So kalau 2 bulan sekali, so 2 nak ke 12 bulan, untuk nak bagi cukup setahun, so kita akan darab 6. So maknanya 6 kali lah. Okay, so kalau 2 bulan every 2 months, maksudnya 6 kali dikompang dalam setahun. Sebab kita punya interest diberi untuk setahun. So maknanya setiap 2 bulan itu kita perlu cari dia punya faedah-faedah yang baru ataupun total saving yang baru. Okay, so dikuasakan dengan N darab T. Sebab kita bagi tahu tadi 6 ini adalah terhasil daripada 2 kali dalam setahun dan berlaku selama 3 tahun. So 2 ini adalah bilangan berapa kali dikompang dan 3 ini adalah tempoh tahun simpanan. So N darab T. So keluarlah formula ini sama dengan yang MV tadi. So MV ini adalah matured value. Apa yang difahamkan dengan matured value? Matured value adalah nilai matang selepas dah ditambahkan faedah. Okay, so tada, inilah formula yang terhasil daripada jalan penceritaan ini. Okay, so bila awak dah faham jalan cerita ini, awak dah faham, oh datangnya formula ini, so mudahlah untuk awak apply formula ini pada mana-mana soalan yang berkaitan dengan compound interest. Okay, jom kita pergi ke contoh yang terakhir dengan terus menggunakan formula dan dengan kefahaman yang kita dapat pada dalam video ini. Okay, contoh terakhir, contoh 7. So, bank memberi 5% kadar faedah setahun untuk simpanan Puan Wahidah. Dia bagi pendahuluan simpanan dia adalah 10,000 dan interest dia di compound sebanyak 3 bulan, setiap 3 bulan. So, setiap 3 bulan, so untuk 3 bulan nak ke 12 bulan berapa kali? So, 4 kali. Okey, ataupun kita nak faham yang bulan kepada tahun. So 3 bulan, 3 bahagi dengan 12 dapatlah 1/4. So 4 kali lah. Okay, so terus pakai formula P darab dengan 1 tambah R per N berkuasa N darab T. So itu adalah total saving yang kita nak cari. Sebab soalan dia pun minta how much money dalam fixed deposit account dia untuk once every 3 months dia punya compounded interest. So kita just masukkan nilai. P adalah 10,000. Okay, so 1 tambah dengan kadar faedah kita dalam bentuk perpuluhan. So 0.05 per berapa kali tadi? 4 kali. Okay, jangan pergi bubuh 3 kali pula. Yang ni 3 bulan lain So berkuasa N tu adalah bilangan kali compound. So 4 darab dengan berapa tahun dia minta. Okay, so dia kata beginning of the year dan dia nak total saving pada end of the year. So berapa tahun? Setahun sahaja. Okay, so kita tekan calculator, maka kita akan dapat jawapan dia 10,509.45 sen. Okay, so awak tak payah tulis MV pun tak apa, sebab awak dah faham yang kita nak cari adalah total saving pada tahun yang diminta. Okay, so alhamdulillah selesai untuk simple interest dan compound interest punya understanding. Thank you guys.